Okay, sebelum kita menelusuri dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bila teringat terasa rindu amat, kalau dapat dipegang akan ku pegang erat. Itulah Nabi teragung, iaitu Nabi Muhammad, kekasih dunia dan akhirat. Jadi hari ini saya dan rakan-rakan akan bentangkan satu tema, iaitu akhlak mulia masyarakat sejahtera. Yang ini berdasarkan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera. Okay, sebelum kita menelusuri dan menjelajah lebih jauh dalam berkaitan dengan tema ini, saya akan perkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah diri saya, Daniel Haikal bin Abdul Aziz. Yang kedua ialah Afiq Daniel bin Ammar. Dan yang ketiga ialah Muhammad Farid Hazwan bin Ridauddin. Jadi kami akan bentangkan tajuk dan secara detail. Baiklah kawan-kawan, kita mulakan dengan definisi akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak dari segi bahasa berasal daripada perkataan khulq yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Akhlak dari segi istilah pula, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Oleh itu, akhlak merupakan satu sifat atau sikap kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah rakan-rakan, saya Afiq Daniel bin Ammar akan menyatakan definisi sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan perbuatan, ketetapan, kepribadian, akhlak mahupun perilaku sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Dalam hal ini, amalan sunnah menurut ulama adalah perbuatan Rasulullah SAW untuk memenuhi kehendak Allah di dalam Al-Quran. Sunnah merupakan sumber kedua perundangan Islam selepas Al-Quran. Okay, baiklah, saya akan teruskan pembentangan. Jadi sebagaimana kita tahu, sunnah dan Rasulullah, sunnah itu merupakan tingkah laku ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlak Rasulullah merupakan akhlak yang paling tinggi dan paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi tauladan ataupun panduan kepada umat manusia di atas muka bumi ini. Jadi kita harus yakin dengan Nabi Muhammad SAW dan mengikut akhlak-akhlak yang telah dilakukannya, iaitu kita mengikut sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapat pahala, agar kita mendapat pahala dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah kawan-kawan, kita teruskan dengan jenis-jenis akhlak. Akhlak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah merupakan sifat dan tingkah laku terpuji dan mulia dalam Islam yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Akhlak mahmudah terbahagi kepada tiga, iaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada alam. Kita sebagai umat Islam seharusnya menerapkan akhlak mahmudah dalam setiap kehidupan kita. Apa pula maksud akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah merupakan sifat dan tingkah laku keji dan tercela dalam Islam yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Akhlak mazmumah juga kita boleh cakap bahawa ia merupakan segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Kita sebagai umat Islam seharusnya menjauhi akhlak mazmumah ini kerana ia boleh mendatangkan kemurkaan Allah.
Baiklah kawan-kawan, kita teruskan dengan contoh-contoh akhlak mahmudah. Antara contoh akhlak mahmudah ialah seperti pemaaf, sabar dan pemurah. Apa itu pemaaf? Pemaaf merupakan sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa mengira betapa besar atau kecilnya kesalahan seseorang itu terhadap kita. Sikap pemaaf juga diikuti keikhlasan tanpa adanya rasa benci dan keinginan untuk membalas dendam. Yang kedua ialah sikap sabar. Sabar ialah menahan diri dari 3 perkara, iaitu sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam hal yang diharamkan dan sabar dalam menerima takdir Allah yang mungkin sukar dihadapi, misalnya seperti musibah. Akhlak yang seterusnya ialah pemurah. Pemurah ialah sikap menghulurkan bantuan mengikut kemampuan yang ada sekalipun diri sendiri tersepit dalam kesusahan. Misalnya kita boleh melakukan pemurah ni seperti menderma makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi di sini rakan-rakan, sebagai mengikut contoh sifat baiklah, akhlak mazmumah pula mempunyai 3 akhlak, iaitu dengki, kedekut dan sombong. Dengki merupakan kebencian kepada perasaan cemburu atau iri hati yang amat sangat terhadap seseorang disebabkan nikmat yang ada pada seseorang tapi tiada pada dirinya. Contohnya dengki dengan kekayaan seseorang. Kedekut pula merupakan tidak mudah mengeluarkan wang atau harta untuk bersedekah. Kedekut ini bertentangan dengan kemurahan hati. Sifat ini biasanya seseorang itu merasa kerugian sekiranya membantu orang lain dengan harta. Sombong pula merupakan satu penyakit hati yang mana penghidapnya merasa bangga dan memandang tinggi atas diri sendiri. Sombong biasanya disebabkan seseorang mendapat nikmat daripada Allah lalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi di sini rakan-rakan, sebagai mengikut contoh sifat memberi maaf Rasulullah SAW ini, kita seharusnya tidak memiliki perasaan dendam dan selalu memaafkan sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan kepada kita. Kerana sifat memberi maaf ini sangat mulia di sisi Islam dan akan memberi manfaat kepada diri kita dan orang sekeliling juga. Sifat pertama Rasulullah SAW ialah sikap memberi maaf. Sikap pemaaf Rasulullah ini merupakan sifat peribadi kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda merupakan seorang yang penyayang dan pemaaf. Baginda sentiasa memaafkan mereka kerana mereka yang bertindak melampau dan berlaku kejam meskipun baginda berkuasa untuk menuntut balas. Dalil yang menunjukkan baginda Rasulullah SAW yang mempunyai sifat memberi maaf ini ialah menurut riwayat daripada isteri baginda Siti Aisyah radhiyallahu anhu, baginda tidak pernah membalas dendam bagi pihak dirinya terhadap sesuatu yang pernah dilakukan terhadap baginda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, saya akan menerangkan ataupun membicarakan tentang akhlak yang kedua, iaitu akhlak amanah dalam setiap perbuatan. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang begitu amanah. Jadi kita tahu, amanah merupakan sifat terpuji yang mencerminkan sosok yang mampu dipercayai. Jadi sifat baginda ni dapat dilihat ketika baginda berniaga bersama-sama dengan Siti Khadijah, maka tidak heran jika Nabi begitu dicintai dan oleh masyarakat Arab. Kerana sifat tersebut sehinggakan Siti Khadijah tertarik untuk melamar baginda disebabkan sikap baginda tersebut. Jadi sebagai masyarakat, kita perlu terapkan sikap amanah supaya tidak berlaku perselisihan antara satu sama lain. Jadi kita perlu mempraktikkan dan mengikut amanah, sifat amanah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin tidak sampai tahap amanah Nabi Muhammad SAW, tapi kita boleh cuba perlahan-lahan untuk memastikan sikap amanah itu wujud dalam diri kita.
Seterusnya, akhlak yang ketiga ialah jujur dan adil dalam setiap ucapan. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad merupakan seorang yang jujur dan tidak pernah berbohong dan memilih kasih dalam setiap ucapan baginda. Selain itu, Nabi Muhammad juga mempunyai sikap yang adil sebagaimana kita dapat lihat kisah, iaitu kisah meletakkan Hajarul Aswad. Bagaimana 4 kabilah berebut untuk meletakkan satu batu Hajarul Aswad. Bagaimana baginda menyelesaikan perkara ini? Baginda telah menyediakan satu kain dan menyuruh setiap kabilah memegang setiap penjuru kain tersebut. Dan keempat-empat penjuru itu dipegang oleh 4 kabilah. Jadi perbuatan dan cadangan Nabi Muhammad itu menunjukkan betapa adilnya Nabi Muhammad SAW tidak memilih kasih antara kabilah-kabilah tersebut. Jadi begitulah bagaimana Nabi Muhammad SAW ni mempunyai percakapan yang jujur dan adil dalam setiap perbuatan baginda. Jadi sebagai seorang masyarakat, kita perlu mempunyai sifat jujur dan adil dalam setiap ucapan. Disebabkan sikap sering berbohong, masyarakat akan saling berbalah dan saling membenci antara satu sama lain. Dan sebagai seorang pemimpin perlu bersikap adil supaya masyarakat ataupun rakyat di bawahnya berada dalam keadaan aman dan tidak berbalah antara satu sama lain dan sentiasa mempercayai kerajaan. Baiklah kawan-kawan, kita teruskan lagi dengan contoh akhlak Rasulullah yang kita boleh teladani. Antara akhlak yang Rasulullah selalu lakukan adalah Rasulullah merupakan seorang yang tak lekang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Rasulullah SAW merupakan seorang khalifah yang manis dengan senyuman dan mempunyai wajah yang sentiasa ceria. Dalilnya, seorang sahabat iaitu Abdullah bin Al-Harith pernah berkata, "Aku tidak pernah temui orang yang paling banyak tersenyum melainkan Rasulullah SAW." Oleh itu, sahabat sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memaniskan wajah dengan sesiapa sahaja serta menuturkan kata-kata yang baik. Ada hadis lain yang Rasulullah bersabda yang bermaksud, "Janganlah kamu mengecilkan perbuatan baik walaupun kecil, meskipun hanya dengan berwajah manis sesaat menemui saudaramu." Oleh itu, saya menyeru kepada sahabat-sahabat sekalian, kita perlulah sentiasa memaniskan muka kita ketika bertemu ataupun berbual dengan rakan-rakan kita yang lain. Ataupun bahkan kita boleh memaniskan muka kita ketika menemui orang yang kita belum kenal ataupun dengan kata lain stranger. Okey. Baiklah kawan-kawan, kita teruskan dengan akhlak Rasulullah yang boleh kita contohi. Antara akhlak Rasulullah SAW ialah baginda merupakan seorang yang sangat pemurah. Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi sifat pemurah Rasulullah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bahawa baginda tidak pernah menolak apa-apa permintaan daripada sesiapa pun yang meminta dari baginda. Termasuklah jika baginda tidak mempunyai apa-apa pun. Jika baginda mempunyai sedikit atau banyak wang mahupun harta, semuanya diagihkan kepada sesiapa yang layak. Oleh itu, sahabat-sahabat sekalian, kita perlulah mencontohi sikap Rasulullah dengan menjadi seorang yang pemurah. Antara contohnya, kita bolehlah bersedekah ataupun menginfakkan sedikit harta kita kepada orang-orang yang memerlukan. Yang penting, kita memberi harta kita ataupun bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Baiklah rakan-rakan, kita beralih kepada akhlak Rasulullah yang seterusnya, iaitu Rasulullah SAW ini bersifat berani. Sifat keberanian baginda tidak dapat dinafikan lagi dalam diri Rasulullah.
Hal ini menyebabkan Rasulullah menjadi ketua panglima perang dan menjadi pahlawan yang handal dalam peperangan. Saidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya engkau melihat aku pada hari perang Badar. Kami berlindung dengan Nabi Muhammad SAW dan baginda yang paling terdekat kepada musuh daripada kami. Dan baginda pada hari itu di antara manusia yang sangat perkasa." Jadi menurut kata-kata daripada Saidina Ali ini, kita dapat lihat Rasulullah begitu berani untuk menegakkan agama Islam. Kita seharusnya mencontohi sifat Rasulullah ini agar kita juga menjadi seorang yang berbakti kepada agama kita dengan meneruskan dakwah-dakwah baginda secara berani dan terang-terangan. Baiklah rakan-rakan, kita terus kepada sifat seterusnya, iaitu sifat tawaduk. Rasulullah SAW ini mempunyai sifat tawaduk yang tinggi dalam setiap aspek, termasuklah dalam percakapan, tingkah laku, perbuatan serta keseluruhan kehidupan baginda. Sebagai bukti, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah SAW memberi makan dan memandikan unta, menyapu rumah, memerah susu kambing, menjahit sepatu, menampal baju, makan bersama pelayan, menggiling biji-bijian, membeli sesuatu daripada pasar kemudian dibawa sendiri ke rumahnya. Baginda SAW juga menyalami tangan orang yang kaya, miskin, besar dan kecil, mengucapkan salam pertama kali kepada orang yang dilihatnya, baik tua ataupun muda, hitam ataupun putih, budak ataupun merdeka. Jadi, di sini kita dapat olahkan bahawa sifat tawaduk yang dimiliki Rasulullah ini boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita supaya kita lebih bersifat rendah diri kepada sesiapa sahaja kita temui, tak ada kira orangnya berbangsa apa warna kulitnya, mahupun apa agamanya. Baiklah kawan-kawan, kita teruskan dengan akhlak mulia Rasulullah yang boleh kita contohi ataupun mengambil tauladan. Antara akhlak Rasulullah yang kita boleh contohi ialah baginda merupakan seorang yang sentiasa menjaga tutur katanya. Ketika baginda berbicara, baginda menggunakan ayat-ayat yang ringkas, padat, lengkap dan mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Selain itu, baginda juga tidak akan bercakap melainkan yang penting dan terdapat keperluan sahaja. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Demi bapa dan ibuku, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW tidak pernah berbuat keji dan tidak pula berkata keji, dan baginda juga tidak pernah mengeraskan suaranya di tempat umum." Oleh itu, kita perlulah mencontohi sikap Rasulullah yang sentiasa menjaga tutur katanya. Baginda Rasulullah pernah bersabda, mafhumnya Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, iaitu sekiranya mereka, yakni kita sebagai umat Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kamu mengeluarkan tutur kata yang baik, dan sekiranya tidak ada sesuatu yang baik yang hendak kamu perkatakan, maka hendaklah kamu diam, kerana diam itu lebih baik kepada kamu. Oleh itu, kita hendaklah menjaga tutur kata kita daripada menyakiti hati orang lain, kerana Rasulullah juga pernah bersabda bahawa lidah itu lebih tajam daripada mata pedang kerana ia mampu melukakan hati seseorang. Kesimpulannya, terdapat banyak akhlak dan sunnah Rasulullah SAW yang boleh kita jadikan sebagai ikutan. Kita tahu Nabi Muhammad merupakan seorang yang mempunyai akhlak yang tinggi dan paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita perlu mengamalkan sunnah dan akhlak baginda bagi memastikan akhlak kita juga terpelihara, dan bagi memastikan umat akhir zaman mempunyai akhlak yang cemerlang lebih daripada umat-umat agama yang lain. Dan dengan itu kita dapat membezakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, selesai sudah pembentangan kami. Kesimpulannya,
terdapat banyak akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan sebagai ikutan. Kita tahu Nabi Muhammad merupakan seorang yang mempunyai akhlak yang tinggi dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita perlu mengamalkan sunnah dan akhlak baginda bagi memastikan akhlak kita juga terpelihara. Dan bagi memastikan umat akhir zaman mempunyai akhlak yang cemerlang lebih daripada umat-umat agama yang lain. Dan dengan itu kita dapat membezakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat yang lain. Oleh itu, selesai sudah pembentangan kami. Daripada apa yang kita lihat sekarang, daripada pembentangan yang telah kami berikan sebentar tadi, kita dapat melihat sifat dan juga akhlak Rasulullah yang begitu terpuji dan boleh dijadikan ikutan kepada diri kita sendiri. Dan saya harap semua orang boleh mengambil iktibar dan juga tauladan daripada apa yang telah kami sampaikan. Sekian, terima kasih.